Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama membaca beberapa halaman daripada sebuah kitab sirah yang terkenal, iaitu kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Pada muka surat 433 daripada kitab ini, iaitu ketika beliau menjelaskan tentang beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa peperangan Tabuk, beliau mengulas tentang sebuah hadis yang meriwayatkan tentang sifat pemurah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendermakan seluruh hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyoal Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada ahli keluarga aku Allah dan Rasulnya. Hadis ini telah ditokok tambah oleh sesetengah orang. Kononnya Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, innallaha radin anka, fahal anta radin anhu? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah meridai kamu. Apakah engkau juga rida kepada Allah? Fahal anta radin anhu? Mendengar sabda Nabi tersebut, Abu Bakar menjadi gembira dan seronok, wajid. Bila Abu Bakar dengar perkataan Nabi itu, dia berasa seronok dan hatinya dipenuhi dengan wajid. Lalu sehingga dia bangun menari di hadapan Nabi SAW dengan berkata, bagaimana pula aku tidak rida? Sudah pastilah aku rida dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la arda anillah? Yani sudah pastilah aku juga rida dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mendapat jaminan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala rida dan kasih kepadanya, sudah pasti hatinya akan dipenuhi dengan perasaan surur dan wajid, gembira dan seronok. Lalu apabila Abu Bakar menurut hadis yang palsu ini mendengar kata-kata ini daripada Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar bangun dan menari-nari di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan dia juga rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, mereka menjadikan riwayat palsu tersebut sebagai sandaran dan dalil dalam pensyariatan zikir, menari dan berpusing-pusing, seperti yang dilakukan oleh golongan Sufi Al-Maulawiyah, golongan Mevlawi, yang dinisbahkan kepada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi di Turki, yang buat majlis zikir berpusing-pusing itu. Itu adalah golongan Maulawiyah. Dan golongan Sufi yang lain juga ada yang menggunakan penambahan yang palsu ini untuk mengatakan bahawa zikir, menari dan berpusing-pusing itu adalah dibenarkan dan dimasyru'kan. Kata Syekh, penambahan ini tidak wujud sama sekali. Penambahan ini tidak wujud sama sekali. Ia adalah dalil yang mukhtalaq, kata Syekh, yang direka-reka. Dengan jalan yang sahih tak ada, dengan jalan yang dhaif pun tak ada, bahawasanya Abu Bakar bangun dan menari-nari di hadapan Nabi SAW. Kata Syekh, yang ada hanyalah bahagian pertama daripada hadis, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Hakim dan Abu Daud, bahawasanya Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada ahli keluarga aku Allah dan Rasulnya. Inilah saja bahagian hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Adapun penambahan bahawasanya Abu Bakar gembira dan menari-nari di hadapan Nabi SAW, maka ini adalah penambahan yang palsu. Kata Syekh lagi, ini berkenaan riwayatnya. Yang saya sebutkan tadi adalah berkenaan riwayat. Manakala berkenaan dengan madlulnya, iaitu perbuatan menari itu sendiri, maka kata Syekh, hal yang benar dan patut disebutkan adalah, apa dia? Perkara yang benar dan perlu mesti disebutkan adalah telah sabit dalil akan pengharamannya. Telah sabit dalil akan pengharaman perbuatan menari-nari dalam zikir. Dan saya akan jelaskan kepada kamu. Kata Syekh Al-Buti lagi, jumhur ulama berpandangan bahawasanya tarian yang berserta dengan lenggok-lenggokan badan, tatani, adalah tarian yang muharram, tarian yang haram. Manakala tarian yang tiada padanya lenggokan,
tak ada gedik-gedik badan, lendik-lendik badan, geleng-geleng badan, itu adalah tarian yang disepakati hukumnya hanyalah makruh. Kemudian kata Syekh, فَإِدْخَالُ الرَّقْصِ مَهْمَا كَانَتْ كَيْفِيَّتُهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِقْحَامٌ لِمَا هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ فِي عِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ. Kata Syekh, oleh itu memasukkan tarian, walau apa jua bentuk dan caranya, dalam zikrullah adalah suatu penyusupan dan pencerobohan perkara yang makruh atau haram ke dalam ibadah yang dimasyru'kan oleh agama. Juga memasukkan tarian ke dalam zikrullah juga adalah suatu tahwil, adalah suatu pengubahan, menjadikan zikir itu sebagai suatu ibadah yutaqarrabu biha ilallah. Tarian itu menjadi suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala duna dalilin 'alaiha, tanpa sebarang dalil. Memasukkan tarian ke dalam zikir juga bermakna bahawa tarian itu adalah suatu bentuk ibadah tanpa sebarang sandaran dan dalil. Atau ia juga mengubah hukum tarian yang makruh atau haram itu pada hukum harus. Jadi ada dua kemungkinan. Memasukkan tarian itu dalam zikir bermakna pertama menceroboh, memasukkan perkara yang makruh atau haram ke dalam ibadah. Pertama. Yang kedua, mengubah hukum yang makruh atau haram ini, mengubah hukum yang makruh atau haram ini, mengubah hukumnya daripada makruh atau haram kepada harus. Telah mengeluarkan hukumnya daripada haram atau makruh kepada harus. Inilah dua kemungkinan yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti di sini. Kemudian Syekh berkata, adif ila dhalik, tambah lagi kata Syekh. Kata Syekh, apatah lagi hal itu diburukkan lagi dengan perbuatan setengah zakirin, perbuatan setengah golongan ahli zikir. Apa yang mereka buat? Minat tafawuhi bi aswatin laysat min alfazidh dhikri fi syai'. Mereka dalam majlis zikir mereka itu, mereka keluarkan suara-suara yang langsung tiada berkaitan dengan zikrullah. Suara tersebut hanyalah hamhamat wa hamhamat. Hanyalah bunyi atau atau bunyi-bunyi yang lain yang tiada kaitan dengan zikrullah, dan suara-suara itu tasa'ada min huluqihim, tersekat di kerongkongan mereka. Kenapa golongan sufi buat macam tu? Kenapa dalam majlis zikir mereka keluar suara yang pelik-pelik? Bunyi bunyi atau bunyi boleh tengok di YouTube. Majlis-majlis zikir menari mereka bunyi bukan bunyi suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada bunyi seakan-akan mengikut irama penyanyi dan penasyid yang menghiburkan mereka. Lalu kenapa orang sufi buat begitu? Kata Syekh. Dia kata, liyatakawwana minha dawiyun mutanasiqun muayyan yansajimu ma'tawaqi'il munshidin wal mutribin. Suara-suara itu mereka buat bertujuan untuk menghasilkan bunyi yang serentak dan seragam dengan irama dan lantunan nasyid oleh penasyid dan penghibur dalam majlis zikir tersebut yang melantunkan nasyid. Dan hal ini, kata Syekh Al-Buti, fatahduthu bidzalika mazidan minan nashwati wattarabi fin nufus. Dan hal itu, suara yang bunyi dalam majlis zikir itu, yang serentak dengan irama dan lantunan penasyid dan penghibur, orang yang menyanyi dan bernasyid dalam majlis itu, akan menyebabkan nashwah. Nashwah ni adalah awal kemabukan, perasaan mabuk yang mula-mula. Wattarab, dan rasa syok dalam hati. Itu dia, ada rasa syok. Bila bawa keluar bunyi yang pelik-pelik, yang sama dengan irama orang yang bernasyid, ikut rentak, hentak-hentak kaki, bunyi maka akhirnya akan hadirlah rasa mabuk dan syok dalam jiwa mereka. Lalu Syekh bertanya, bagaimanakah perbuatan seperti ini boleh dikatakan sebagai zikrullah? Bagaimana perbuatan ini boleh dikatakan sebagai zikir yang diarahkan oleh Allah dan yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat baginda? Bagaimanakah hal ini boleh menjadi suatu ibadat? Sedangkan ibadat itu, seperti yang kamu tahu, adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ibadah itu la yuzadu alaiha wa la yunqas. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ibadah adalah perkara yang harus dipatuhi daripada wahyu. Kemudian Syekh mengatakan, ketahuilah bahawasanya perkara yang saya jelaskan ini adalah ma ajma'a alaihi ulama'us syariah,
adalah perkara yang telah disepakati oleh ulama syariat pada sepanjang zaman. Dan Syekh mengatakan hanya beberapa ahli bid'ah sahaja, hanya sedikit daripada ahli bid'ah yang menyalahi pendapat ini, dan mereka telah mereka-reka suatu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ahli bid'ah ini, kata Syekh, fakam min muharramatin istahalluha. Golongan ini telah berapa banyak perkara haram yang telah mereka halalkan. Wa kam min mubiqatin irtakabuha, dan betapa banyaknya perkara dosa besar yang telah mereka lakukan. Bismil wajdi awit tawajudi anan, terkadang atas nama wajid, terkadang atas nama dzauq dan wajid, dan terkadang di atas nama al-i'taqu min rabqatit takalif anan akhar. Terkadang mereka gunakan nama dzauq dan nama tawajud, nama wajid dan dzauq untuk buat apa yang mereka buat, menari-nari berpusing-pusing dalam zikir. Dan terkadang lain mereka menggunakan alasan mereka telah terlepas daripada hukum taklif, tidak lagi ditaklifkan dengan sebarang hukum hakam. Na'udzubillah min dzalik. Mereka terangkat kononnya daripada hukum wajib atau harus atau selainnya, kerana kononnya telah sampai kepada maqam tertentu dan tidak perlu lagi diwajibkan dengan amalan-amalan. Kemudian Syekh mengatakan, bacalah kata-kata imam yang hebat pada agamanya, hebat pada ilmunya, hebat pada waraknya, hebat pada tasawufnya. Siapakah dia itu? Iaitu Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Izz bin Abdus Salam rahmatullah alaih. Apa kata Imam Al-Izz? Imam Al-Izz mengatakan, wa ammar raqsu wat tasfiqu fa khiffatun wa ru'unah. Perbuatan menari-nari dan bertepuk tangan ini adalah perbuatan yang lalai dan lewa, kata Al-Izz. Dan ia menyerupai kelewaan golongan perempuan, menyerupai sifat keperempuanan. Ia hanya dilakukan oleh ra'in, orang yang lalai, orang yang leka, ataupun mutasanni'in kadzab, orang yang suka berolok-olok dan penipu besar. Orang ni dia suka berjoget-joget, kata Syekh Al-Izz Ibn Abdul Salam. Syekh mengatakan, Al-Izz, Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam mengatakan, kaifa yata'attar raqsul muttazinu bi awzanil ghina'i mimman tasha lubbuhu wa dhahaba qalbuh. Bagaimanakah orang yang kononnya tidak boleh mengawal dirinya, orang yang kononnya dalam keadaan yang tidak sedar, bagaimanakah orang ini boleh melakukan tarian yang seragam dan mengikut rentak orang yang menyanyi? Maknanya kalau betul lah kamu ni sedang mengalami wajid atau dzauq, kamu tak boleh kawal diri, maknanya kamu tak akan menarilah ikut rentak lagu. Tapi memandangkan kamu boleh menari ikut rentak dan irama lagu, maknanya sebenarnya kamu yang boleh kawal diri kamu. Maknanya kamu sedang mengawal diri kamu untuk menari mengikut irama lagu. So itu bermakna kamu boleh kawal diri, bukannya kamu dikuasai oleh hal wajid atau dzauq yang mengeluarkan kamu daripada kawalan diri kamu sendiri. Maknanya betul lah kata Al-Izz, sama ada ra'in ataupun sama ada dia penipu besar. Kemudian kata Al-Izz lagi, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun yang mengikutinya, kemudian kurun yang berikutnya. Kemudian kata Al-Izz, walam yakun wahidun min haula'i alladhina yuqtaduna bihim yaf'alu syai'an min dhalik. Dan tidak ada seorang pun daripada kurun-kurun yang baik ini, tidak ada seorang pun daripada mereka yang menjadi ahli tauladan kita, tidak ada seorang pun daripada mereka yang melakukan perbuatan tersebut, iaitu menari-nari dalam berzikir. Dan jadi kita boleh rujuk kitab Al-Izz Ibn Abdul Salam yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian Syekh Al-Buti menyambung. Syekh kata, hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Kafur Ri'a. Kita harus simak buku ni, insyaAllah di kesempatan yang lain kita akan buka dan bacakan beberapa perenggan dari kitab Kafur Ri'a oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan isu hukum menari. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Abidin dalam hasyiahnya yang masyhur, yang menjadi kitab yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Ibnu Abidin membezakan antara al-wajdul qahir wa tawajud al-mustana'. Dia membezakan antara
zauq yang dikurniakan kepada hamba dalam dirinya, yang Allah berikan kepada hamba, yang terkadang membuatkan hamba tak boleh kawal dirinya sendiri. Yang ni wajid yang betul lah. Ini wajid yang betul yang tak buat-buat. Kedua adalah tawajud al-mustana', iaitu orang yang acah-acah zauq. Dia buat-buat zauq sedangkan dia tidak zauq pun. Ini adalah dua pembahagian yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Kemudian kata Syekh Al-Buti lagi, manakala Imam Al-Qurtubi pula, kata Syekh Al-Buti, maka Imam Al-Qurtubi telah memberi tahzir dan amaran tentang hal ini, tentang bid'ah ini, dan beliau telah menjelaskan pengharaman dan kebid'ahannya secara tawassu'an kabira, secara panjang lebar diulas oleh Imam Al-Qurtubi. Dan Syekh mengatakan, kamu boleh semak kata-kata Imam Qurtubi ini dalam tafsir beliau ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh semak tafsiran beliau kepada ayat ini untuk kita lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi menanggapi isu zikir menari secara panjang lebar dalam tafsirnya. Insya-Allah sekiranya ada kesempatan kita akan membacanya. Serta lihatlah juga tafsir Imam Al-Qurtubi ketika beliau mentafsirkan ayat wala tamshi fil ardi marha. Ayat ini daripada surah Al-Isra. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan, kita boleh sama-sama membacanya. Kata Syekh Al-Buti, sebenarnya saya boleh saja bawakan nas para imam berkenaan isu ini secara panjang lebar. Boleh saya nak sebut satu persatu. Saya hurai, saya nukilkan panjang-panjang perkataan para imam. Boleh saja, kata Syekh Al-Buti, supaya kamu dapat tahu dan kamu dapat faham perkara yang sebenar dan hal yang disepakati oleh sekalian para ulama daripada salaf dan khalaf. Dan perkara ini la khilafa fihi wala niza' adalah perkara yang disepakati sungguh oleh para ulama, tiada padanya sebarang khilaf ataupun pertikaian. Tetapi di sini bukanlah tempatnya. Buku ni buku sirah, kata Syekh. Jadi di sini Syekh hanya sebut secara ikhtisar, secara ringkas sahaja. Jadi kata Syekh, oleh itu pada kesempatan ini saya hanya berpada dengan mengulasnya secara ikhtisar, secara ringkas sahaja. Pada muka surat seterusnya, Syekh berkata, berdasarkan ulasan saya yang lalu, maka jelaslah bahawasanya terdapat pengecualian daripada kaedah umum tersebut. Ada pengecualian, ada pengecualian daripada kaedah tersebut, iaitu pengharaman zikir menari. Apakah itu pengecualian tersebut? Iaitu sekiranya seorang penzikir itu, orang yang berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, tidak dapat mengawal dirinya daripada kehebatan hal yang berlaku pada dirinya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia zauq yang original, yang betul, yang tak dibuat-buat. Allah Taala kurniakan kepadanya kecintaan yang sangat hebat, pemberian yang sangat besar, dan hatinya yang lemah itu tidak mampu menerima kesemuanya. Lalu dia kadang-kadang berlaku pada dirinya sesuatu yang di luar kawalan dia. Umpamanya dia terjerit, dia terlompat, dia terbuat sesuatu tanpa kawalan. Dia terbuat sesuatu yang dirinya sendiri tak mampu mengawalnya, akibat daripada hal yang menguasai dirinya. Kenapa orang sebegini dikecualikan? Kerana la yata'allaqu bihi hukmun taklifiyun fi dhalika at-tawr. Kerana pada keadaan tersebut yang dia sendiri tak boleh kawal perbuatan dia, maka pada waktu itu dia tidak tertakluk kepada hukum taklifi lagi. Maka atas pengecualian inilah ditanggung kes yang dikatakan berlaku kepada Imam Al-Aiz Ibn Abdul Salam sendiri, bahawasanya pada suatu masa dia pernah bangun dan melompat. Maknanya apa yang berlaku, apa yang dinukilkan, diceritakan bahawasanya Al-Aiz Ibn Abdul Salam pernah melompat, itu ditanggungkan atas pengecualian ini, iaitu berlaku pada Al-Aiz Ibn Abdul Salam suatu keadaan yang dia sendiri tak dapat tanggung, tak dapat kawal dirinya sendiri, maka dia berdiri dan melompat. Kerana apa kita harus menanggung perbuatan Imam Al-Aiz ini kepada pengecualian yang Syekh Buti sebutkan ini? Kerana kata Syekh, idh kaifa yaf'alu dhalika bi ikhtiyarin wa qasd. Kata Syekh Al-Buti, bagaimana pula Imam Al-Aiz Ibn Abdul Salam boleh melakukan perbuatan zikir menari itu, sedangkan wahwa sahibun nasil ladzi naqalnahu an kitabihi, sedangkan dialah empunya perkataan yang telah melarang perbuatan zikir menari. Dalam kitabnya yang kita bacakan tadi, jelas menunjukkan Imam Al-Aiz melarang sekeras-kerasnya zikir menari. Kemudian kita baca ada kisah-kisah yang dinukilkan oleh setengah orang bahawasanya Al-Aiz Ibn Abdul Salam pun sebenarnya menari dalam majlis zikir. Maka kisah itu dan kes itu ditanggung atas pengecualian ini, iaitu berlaku pada Imam Al-Aiz suatu perkara yang
dirinya sendiri tak dapat tanggung, maka dia terbangun dan terlompat. Itu sekali saja, maka itu adalah pengecualian. Bukannya Imam Al-Ais kata boleh buat zikir menari. Demikianlah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah. Menariknya, kita kembali semula kepada halaman sebelum ini dan kita baca nota kakinya. Kita baca nota kaki yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti. Kata Syekh Al-Buti di sini, qad ya'jubul ba'du min anni unkiru 'ala al-wahhabiyyatil katsira min ara'ihim. Mungkin setengah orang berasa pelik, berasa hairan kerana aku ni selalunya aku lawan geng-geng Pak Wahab ni, aku lawan geng-geng Wahabi ni, aku lawan pendapat-pendapat golongan Wahabi ni. Tetapi dalam isu ini, ma'ama af'aluhu huna minal inhiyazi ilaihim. Tapi dalam isu zikir menari ni, nampak Syekh Al-Buti jadi Wahabi pula. Syekh Al-Buti jadi geng W pula dalam isu ni. Jadi mungkin ada orang pelik. Syekh ni Asy'ariyah berbulu Wahabi ke? Mungkin ada orang pelik. Lalu Syekh pun jawab. Saya kata, sudah tentulah perasaan hairan dan pelik itu adalah hasil daripada kesalahfahaman, tasawurun khati', kesalahfahaman terhadap sifat sebenar seorang Islam. Kata Syekh, Islam sama sekali tidak terkait dengan mengubah kajian ilmiah yang bersifatkan, yang bersandarkan kepada akal dan pemikiran, lalu mengubahnya kepada ketaksuban yang menguasai diri. Islam sama sekali tak ada kaitan dengan ketaksuban. Kalau buat bahas ilmi, kalau buat kajian ilmiah, kata Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, wahayhat an yakuna minal islami fi syai'in ma yaf'aluhu ba'duhum minal intisari lima urifa bihi min madhhabin wa ra'yin. Syekh kata agama Islam tersangatlah jauh daripada hal yang dilakukan oleh sebahagian orang yang hanya memenangkan pendapat dan mazhab mereka sahaja. Mustani'an bidzalika al-intisari lil Islam. Mereka sebenarnya memperjuangkan puak dan geng mereka sendiri. Tapi mereka cover perbuatan mereka itu dengan nama kami mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam. Tapi sebenarnya mereka hanya memperjuangkan kelompok, mazhab dan pendapat mereka sendiri. Sedangkan dia tahu jauh dalam benak hatinya, ya'lamu fi qararati nafsih annahu innama yantasiru lirra'yi alladhi asbaha juz'an min syakhsiyatihi wa kayanihi bainan nas. Sebenarnya dia hanya mengangkat, hanya memenangkan pendapat yang telah menjadi sebahagian daripada diri dan identitinya dalam masyarakat. Masyarakat dah kenal dia ni sebagai aswaja, maka aku mestilah lawan Wahabi. Masyarakat dah kenal dia ni sebagai pejuang sunnah, maka aku mestilah lawan geng-geng Asy'ariyah. Ketaksuban semata-mata, kata Syekh Al-Buti, dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Islam. Wa hayhat an yakuna minal islami fi syai'. Hayhat ni isim fi'il, maksudnya ba'udah, tersangatlah jauh apa yang dilakukan oleh sebahagian orang dengan Islam. Kemudian kata Syekh Al-Buti, dalam kajian ilmiah, seorang Muslim itu sewajarnya hanya meletakkan di hadapannya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan sebarang pengaruh selain daripada pengaruh Quran dan Sunnah menyelinap masuk dalam diri dan fikirannya. Orang lain pula tidak boleh berasa benci. Orang lain pula tidak boleh berasa marah dengan hasil kajian orang yang buat kajian tu. Jadi orang lain tidak boleh berasa benci dan marah dengan hasil kajian dan penemuan orang yang membuat kajian itu. Sekiranya orang yang membuat kajian itu benar-benar jujur dan beriltizam dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kata Syekh lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi bahawasanya sekiranya dalam buku ini kamu mendapati beberapa pendapat aku yang bercanggah dengan pendapat orang lain, maka ketahuilah bahawasanya perbezaan pendapat itu bukanlah kerana semata-mata hubban bi mukhalafatihim, bukanlah hanya semata-mata untuk berbeza, tetapi perbezaan itu, perbezaan pendapat aku daripada orang lain itu hubban bil tizami kitabillahi wa sunnati rasulih, adalah kerana aku sayang, kasih dan cinta kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa rubbama ukhti, boleh jadi aku salah, tak ada masalah. Boleh jadi kajian saya, hasil kajian saya, penemuan saya salah, tetapi pendorong dan motif utamanya tetap adalah cinta kepada Quran dan Sunnah. Itulah dia ad-dafi', itulah dia pendorong dan motif yang paling besar. Kemudian dalam nota kaki muka surat sebelahnya, Syekh menyambung, sekiranya dalam isu ini, iaitu dalam isu zikir menari ini, hasil kajian saya sama dengan pihak tertentu,
Sama dengan hasil geng-geng Pak Wahab lah maknanya. Dan berbeza dengan geng-geng sufi yang lain, beza dengan mutasawwifah yang lain. Falaisa dzalika aidan hubban bi mukhalafatihim. Bukanlah perbezaan pendapat aku itu kerana aku memilih sengaja hendak berbeza untuk mengkritik golongan sufi. Bukanlah semata-mata kerana aku suka untuk berbeza dan untuk mengkritik mereka. Malah hal yang tersebut adalah suatu iltizam saya yang tulus untuk kekal di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ma'a taqdiri li kathiri min haula'i sadah, kata Syekh, saya tetap menghormati ulama-ulama sufi, saya tetap menghormati syekh-syekh tarekat, saya tetap menghormati mereka, dan saya yakin mereka itu adalah orang yang baik-baik dan mempunyai niat yang baik. Wa uzri, tetapi saya meminta maaf, sesungguhnya penghormatan saya kepada mereka sama sekali tidak bermakna saya boleh mengenepikan nas dan kaedah-kaedah syarak. Kata Syekh lagi, seandainya orang Islam mencari kebenaran untuk diikuti dengan pertimbangan ini, iaitu dengan jujur mencari kebenaran berlandaskan Quran dan sunnah Nabi SAW, lama qamat fi'atun tatakhasama wa tatajafa an ba'dihha. Nescaya tidak akan terbentuklah puak-puak yang saling bergaduh dan saling berjauhan hanya kerana berbeza pendapat dan ijtihad. Tetapi malangnya, kata Syekh, sifat ekstrim dan sifat ta'assub telah membuatkan orang Islam berpecah belah seperti yang kita lihat pada hari ini. Kemudian, ini adalah penutup dan perenggan yang paling penting, teguran yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti kepada golongan yang menganggap, yang memandang diri mereka sebagai ahli sufi. Kata Syekh, golongan sufi, golongan mutasawwifah ini sering menganggap bahawa musuh mereka itulah yang paling ekstrim dan pelampau. Golongan sufi sering menganggap musuh mereka itulah golongan yang ekstrim dan melampau. Tetapi amat malang dan sedih sekali, wala yuhasibuna anfusahum ala ma yatalabbasuna bihi hum minal ghuluwi wal bid'ah allati la wajha fil islami yusawwighuha. Tetapi malang dan sedih, mereka tidak bermuhasabah, mereka tidak melihat kesalahan diri mereka sendiri yang banyak terpalit dengan ekstrim dan bid'ah yang sama sekali ditolak oleh Islam. Tak sedar dirilah, pendek katanya. Sering nampak Wahabi ekstrim, Wahabi pelampau, Wahabi ekstrim, Wahabi pelampau. Tapi mereka kurang sedar. Mereka tak sedar, tak ingat untuk melihat diri mereka sendiri lebih banyak ghulu dan lebih banyak bid'ah. Kata Syekh Al-Buti sendiri, seorang ulama Asy'ariyah dan bukan ulama Wahabi. Kemudian Syekh bertanya, afahadha huwal haqqul ladzi yanbaghi an yakun? Inikah dia keadaan yang sepatutnya berlaku? Adakah ini dia perkara yang sepatutnya berlaku? Kemudian Syekh berikan penawar dan obat buat kita semua. Daripada apa aliran sekalipun kita, mestilah bersifat adil, beriltizam atas manhaj Quran dan sunnah Nabi untuk mendapat kebenaran. Kata Syekh lagi, innal ghuluwa fil amr, sesungguhnya bersifat ekstrim dan melampau dalam sesuatu perkara hanya akan melahirkan ekstrim dan pelampauan lain yang berlawanan. Yang ini suatu ekstrim hanya akan melahirkan ekstrim yang lain. Maka sesiapa yang mahu menegak, memperjuang dan memenangkan agama Allah dan sunnah Nabi SAW, maka falyaqta' dabira kulli ghuluwin wa ikhtira'in wa bid'ah. Maka hendaklah tinggalkan segala bentuk ghulu, segala bentuk bid'ah, segala bentuk ikhtira', pereka-rekaan dalam agama. Tinggalkan ini semua. Jangan ada duduk di mana-mana bahagian ekstrim, kanan atau kiri. Tetapi duduklah di jalan tengah, iltizam dengan manhaj kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya hal ini, kata Syekh, kita semua tak ekstrim, semua iltizam dengan manhaj. Fa inna dhalika khairu ilajin lima qad yujadu min ghuluwin mu'akis ladal akharin. Inilah sebaik-baik ubat, sebaik-baik penawar kepada ghulu lain yang akan terlahir daripada orang lain. Ada satu ghulu melampau, kafirkan Wahabi. Ada ghulu daripada Wahabi pula, kafirkan ahli sunnah, kafirkan Asy'ariyah, contohnya. Jadi suatu ekstrim akan melahirkan ekstrim yang lain, dan masing-masing ini dua-duanya akan bergaduh saja. Tetapi orang yang iltizam manhaj, iltizam kepada Quran dan sunnah untuk mencari kebenaran di jalan yang tengah, iltizam dengan qawaid agama Islam, maka di mana ada kebenaran, di situ dia akan ada, tak kisah di kanan ataupun di kiri. Tak kisah di kanan atau di kiri. Di mana ada kebenaran, siapa saja yang menuturkan kebenaran, maka dia akan ambil daripada orang tersebut. InsyaAllah itulah dia sifat seorang Islam, sifat seorang Muslim, kata Syekh, sifat seorang yang bahith anil haq, seorang yang mencari
kebenaran. Ini sahaja perkongsiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkongsian yang lain, insya-Allah taala.